Ha? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan pengurusi, yang dikasihi Al-Fadil Tuan Syekh Ustaz Muhammad Nur Mansur, yang amat kita kasihi guru kita semua Fadilatul Syekh Al-Ustaz Al-Doktor Fadil Hanafi, Abdul Aziz Hanafi, Abdul Aziz Hanafi, itu lain sungguh dong. Abdul Aziz Hanafi, guru kita semua. Dan walaupun saya tidak banyak duduk dalam majlisnya, tetapi banyak mendengar kaset-kasetnya daripada dulu masa saya masih kecil. Dr. Abdul Aziz Hanafi ini telah menjadi tokoh yang mempertahankan banyak isu-isu penting ahli sunnah dalam negara ini. Juga kepada Ustaz Kamal Izzat, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sekalian. Tajuk yang kita bincangkan ini hari ini bukan majlis perdebatan, saya fikir. Kalau nak berdebat, kita berdebat dengan stora. Ialah tajuk berhubung dengan bid'ah hasanah. Saya sebelum masuk ke dalam tajuk ini, saya ingin memahamkan kita semua, tajuk ini ialah satu perbincangan di kalangan kita kaum muslimin. Ia tidak boleh dibincangkan dengan suatu perasaan emosi benci-membenci, tetapi ia dibincangkan dengan ukhuwah, dengan persaudaraan Islam. Di hadapan kita banyak lagi isu-isu. Tadi pengurusi sebut tentang Islam liberal, dan saya sebut dalam buku saya. Dan alhamdulillah, saya yang dhaif ini dengan kadar yang ada membentangkan kertas kerja dan membangkitkan isu Islam liberal ini dalam negara kita. Isu Astara, dan alhamdulillah kita selesaikan, walaupun tak selesai lah, tapi kita beberapa siri dengan dia. Dan isu-isu lain. Bid'ah hasanah ini ialah isu sampingan, yang mana bukanlah ia menentukan titik untuk persaudaraan dan ukhuwah antara kaum muslimin, tetapi ia satu tajuk ilmiah yang mesti dilihat dan dibincangkan bersama secara berlapang dada dan terbuka. Bila saya ditanya tentang majlis ini, saya sendiri antara yang menyebut nama Al-Fadil Al-Doktor Abdul Aziz Hanafi supaya hadir. Kita dapat mengambil manfaat daripada kedua-dua belah pihak. Hadirin mukminin sekalian, kalau kita lihat kepada umumnya, saya rasa bid'ah hasanah ni tak payah diseminarkan pun. Tapi oleh kerana kadang-kala dia berlaku kekeliruan, setengah orang bila dibincang tajuk ini dia emosi. Bila dia emosi, dia timbul fitnah. Dalam tulisan ini saya akan membincangkan kitab-kitab mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya nak jelaskan, kadang-kadang orang ni dia tak dengar sendiri daripada kita, dia dengar daripada orang lain, yang mana orang lain ini tidak jujur dalam menakalkan khabar. Tadi semasa makan, jawatan kuasa tanya, betul ke kata nak bakar kitab mazhab gitu ni. Ana katakan, ya akhi, kita berceramah di hadapan ramai orang dan berkuliah di hadapan ramai orang. Tak mungkin dari segi logik pun di Malaysia ni satu orang tok guru ataupun satu orang ustaz kata nak bakar mana-mana kitab mazhab, makmum ataupun pendengar duduk sengak. Dan tak ada orang sebodoh itu pun untuk berucap
Bahkan kita mengajar bagi kebanyakan kitab-kitab. Kita menakalkan kalam-kalam ulama-ulama Nusantara kita. Kadang-kadang perkara ini daripada perbincangan ilmiah ia menuju kepada fitnah. Dan fitnah itu dibawa oleh golongan agama lebih mendukacitakan. Hadirin mukminin sekalian, maka di atas itulah saya mengambil persetujuan untuk hadir dan membincangkan tajuk ini. Supaya jangan kita kadang-kadang mendengar khabar yang tak benar lalu membawa kabar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 748 Hijrah, dalam kitabnya Mizanul I'tidal, yang membahaskan tentang rawi, yang membahaskan tentang rijal, menyebut ketupat kaedah yang penting yang dipakai oleh ulama-ulama hadis. Kata mereka, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Ucapan orang-orang yang bersaing dilipat, jangan ia diriwayatkan. Kerana orang-orang yang bersaing ini apabila dia tak puas hati, dia bawa khabar yang tidak benar. Maka tajrih Imam Malik kepada Muhammad ibn Ishaq, sahibus sirah, walaupun Imam Malik itu adalah imam yang besar, sahib al-Muwatta, tuan punya kitab Muwatta, tetapi apabila ia mentajrihkan Muhammad ibn Ishaq, oleh kerana tajrih itu ada unsur persaingan aqran, maka tajrih Imam Malik tidak diambil iktibar oleh para muhaqqiq, tidak diambil iktibar. Walaupun Imam Malik hebat, kerana dia ada persoalan terguris, tak puas hati antara satu sama lain, maka kadang-kadang ucapan itu kurang teliti. Hadirin mukminin yang dimuliakan, maka saya mengharapkan perbincangan ini kita menunaikan maksud yang mana yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma jadaltu ahadan illa tamannaitu an yuzhirallahu al-haqqa ala lisanih. Aku tidak bertengkar, aku tidak berbahas dengan satu orang, melainkan aku mengharapkan Allah menzahirkan kebenaran di atas lidahnya, supaya aku dapat mengambil manfaat daripadanya. Hadirin mukminin, kita tidak berbincang tentang pusaka nenek moyang yang harta nenek moyang kita. Kita tidak berbincang tentang harta yang nak ditinggalkan kepada kita dan duit bank siapa yang kita nak warisi. Tetapi kita berbincang tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perbincangan ini tidak berakhir di sini. Kita membawa isu ini ke hadapan Allah Azza wa Jalla di mahkamahnya di mahsyar, Qadi Rabbul Jalil Jalla wa Ala. Kita tidak ada tujuan untuk mempertahankan kepentingan sesiapa. Yang tinggal di hadapan kita ialah nusus syarak, Alkitab was sunnah. Apabila kita dapat letakkan perasaan ini, besarnya kitab, besarnya sunnah Nabi SAW, aku tidak ada kepentingan mengenainya. Ketika inilah kita masuk di dalam perbahasan dan perbincangan. Tuan-tuan, moga Allah Subhanahu wa taala merezekikan pada saya yang dhaif, dan tuan-tuan juga, agar kita semua disemaikan dalam hati sesungguhnya kita tajarrud, tidak mempunyai sebarang kepentingan melainkan kepentingan kepada qaulullah dan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin yang dimuliakan, secara umumnya saya ada sejam, jadi saya akan tidak dapat membaca semua, tapi saya akan cuba pantaskan ia. Secara umumnya perkataan bid'ah ni selalu kita gunakan. Bada'a syai'a yabda'uhu bad'an. Ini perkataan bid'ah, iaitu telah membuat suatu bid'ah, sedang buat satu bid'ah present tense, kemudian masdarnya. Saya tak mau mendalam sangat tentang masalah isu bahasa ini. Pada muka surat 12 tuan-tuan boleh tengok sendiri. Asalnya dalam bahasa Arab, bid'ah bermaksud kita membuat sesuatu, mengadakan sesuatu tanpa contoh. Bila kita tengok dalam nak memberikan, dia ustaz-ustaz kebanyakan ini kita tahu dalam Islam ni, Masya Allah, dia sentiasa ambil berat masalah perkataan ini lughatan wa istilaha. Lughah makna apa, istilah makna apa. Kerana dia kadang-kadang lughah dengan istilah tu berbeza maknanya. Kita kata kedai kopi, dari segi lughahnya kedai yang menjual kopi, dari segi istilahnya tak. Kita pergi ke kedai, kita kata bagi kopi satu, dia kata minta maaf kopi tak ada. Apa punya kedai kopi, kopi tak ada. Kita kata kedai kopi itu merangkumi makna kedai yang menjual minum-minuman dan yang lain.